Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. With Allah's blessing, alhamdulillah kita dapat bertemu di sini. Okay, alhamdulillah pada hari ini, pada masa ini untuk kita sama-sama membincangkan tentang Quran tagging and reflections. Okay, di mana yang ni insya-Allah siri edisi khas Ramadan. Okay. Ya, jadi insya-Allah kita akan mula bertemu every Tuesday, okay, same timing. Okay, insya-Allah untuk kita mengupaskan tentang Quranic tagging. Insya-Allah. Okay, keistimewaan Quranic tagging yang saya akan lakukan untuk sesi bulan Ramadan ni adalah setiap kali sesi kita akan sama-sama cuba nak memahami, for us to understand more deep into at least one or two surah in general. Okay, about the surah. So today, insyaAllah, I'm going to share with you about two surah, which is Surah Al-Baqarah and Surah Ali Imran. Okay, and a bit of the overview of the surah. Okay, because that is among the selection of verses in that surah. Okay, okay. Before we start, next slide, please. Before we start, okay, insyaAllah, ini adalah kata-kata daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Seperti mana yang kita tahu bahawa Imam Syafi'i adalah imam mazhab fiqh yang kita amalkan, yang kita berpegang teguh padanya. Okay. Maka Imam Syafi'i pernah berkata, yang katanya apa? If you want to rectify your heart, maknanya kalau kita nak memastikan hati kita tu bersih, atau kita dapat memastikan, kalau kita ingin hati kita tu dibersihkan, hati kita tu in the state of calmness, untuk dapatkan hidayah, untuk nak membersihkan jiwa, hendaklah ataupun kita nak kebaikan untuk anak-anak kita, ataupun untuk pasangan, ataupun untuk adik-beradik, ataupun untuk sesiapa sahaja yang kita inginkan kebaikan kepadanya, maka apa yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i, dia kata, maka you should direct them to places where the Quran is recited, and direct them to be in the company of the Quran. Jadi maknanya bawalah dia tu kepada Al-Quran. Okay, sama ada untuk nak memahami Al-Quran, ataupun untuk kelas membaca Al-Quran, ataupun untuk apa-apa sesi yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Maka kata Imam Syafi'i apa, nanti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memperbaiki keadaannya, sama ada waktu dia masuk tu dia rela dengan rela hati ataupun tak dengan rela hati. Jadi ini Imam Syafi'i mengatakan di antara kebesaran ataupun the virtues of we having majlis about Al-Quran. Okay, insyaAllah semoga dengan berkat kata-kata Imam Syafi'i ini juga, dan semoga Quranic tagging dalam bulan Ramadan ini lebih-lebih lagi mendapat keberkatan kepada si-si keluarga yang mendengar. Okay, bukan saja yang di depan komputer, tapi kalau awak buka speaker ke apa, insyaAllah semoga anak-anak dan sebagainya pun dapat beroleh manfaat daripadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay. Next slide please. Okay.
Jadi the first part of Quranic tagging, as we know, Quranic tagging we have approximate around five section. Okay, so the first section is about iman and akidah. Okay, alright, next. Okay, so I select for this Quranic part for iman and akidah. So it's a verses, is one verses of the in Surah Al-Baqarah. So I want to, saya nak kongsikan dengan anda sekalian tentang surah Baqarah, sedikit tentang surah Al-Baqarah. Okay, jadi surah Al-Baqarah ini mengatakan is the second chapter of Quran. Jadi kalau kita lihat Al-Quran tu, surah yang pertama dalam susunan Al-Quran tu, yang pertama tu adalah Al-Fatihah, kemudian surah yang kedua adalah surah Baqarah. Okay, jadi di antara kelebihan surah Baqarah ini, kata Rasulullah SAW, dia dapat menghindari daripada gangguan syaitan. Dia dapat menghindari seseorang tu daripada terkena sihir ataupun daripada bisikan syaitan. Ataupun dia nak membawa dan dia akan mendatangkan keberkatan, blessing and prosperity into one's time and overall peace in the life. Okay? Jadi ini antara kelebihan surah Al-Baqarah. Begitu juga dalam sebuah hadis juga ada yang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai perkuburan. Perkuburan tu maksudnya mati, tak bernyawa. Maknanya rasa suasana rumah tu macam tak bersemangat. Okay. Jadi maka kata Rasulullah SAW, hidupkanlah suasana rumah tu, okay, dengan bacaan surah Al-Baqarah. Okay, jadi kalau kita lihat amalan masyarakat kita tempatan ni, kalaulah kita pindah rumah, keluar rumah baru ataupun nak bawa keberkatan pada rumah, maka bacalah surah Baqarah sepenuhnya. Memang surah Baqarah tu adalah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Namun inilah dia keberkatan yang kita akan perolehi. Okay. Dan yang terakhir, okay, ni di antara sebenarnya banyak hadis-hadisnya. Jadi saya hanya pilih di antaranya saja, dua di antaranya. Jadi yang satu lagi mengatakan tentang kepentingan dua ayat yang terakhir dalam surah Baqarah itu. Okay. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahawa Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang membaca dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ini, maka ia tu sudah mencukupi untuk dia. Maksudnya sudah mencukupi, maknanya diberi perlindungan, diberi keberkatan dalam kehidupannya, dibangunkannya dalam keadaan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sangat-sangat digalakkan kepada kita, selain daripada kita baca 3 selain daripada kita baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sebagai protection. Ini juga adalah hadis yang mengatakan sebabnya, jadi ini tak sebenarnya kita baca sebelum nak tidur. Maksudnya ini kita boleh baca waktu malam. Okay. Apa ayat dia? Dua ayat yang terakhir surah Baqarah, iaitu ayat dia Amanar Rasul. Inilah dia surah Amanar Rasul. Okay. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Okay, dan itu ayat yang pertama, dan ayat yang terakhir ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kalau kita lihat ayat ni dalam buku Ma'thurat, okay, Ma'thurat, siapa pernah dengar Ma'thurat tu adalah himpunan zikir-zikir. Okay, kalau sama ada orang uzur ataupun kita yang uzur pun boleh baca. Okay, kerana itu dah dijadikannya sebagai suatu zikir. Maka kalau boleh dalam bulan Ramadan ni, bagi siapa yang uzur rasanya ruginya tak dapat baca Al-Quran, maka kita bolehlah membaca kitab Ma'thurat. Okay, kitab Ma'thurat awak boleh download pun, Ma'thurat tu ada. Okay, jadi di antara ayat-ayat yang ada dalam Ma'thurat tu adalah ayat Amanar Rasul la yukallifullahu nafsan ni. Okay, kerana besarnya kelebihan ayat-ayat ini, maka boleh dijadikan menjadi suatu doa. Okay, Alhamdulillah. Baik, sekarang kita pergi kepada slide selanjutnya. Right. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni, tadi kita cakap taggingnya tentang akidah. Right, taggingnya tentang akidah. Maka ayat ni dipilih as an evidence on the existence of Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat dalam Al-Quran banyak sangat ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk melihat kejadian alam yang Allah ciptakan. Okay. Jadi ayat-ayat kejadian tentang penciptaan. Jadi dalam ayat ini, dalam surah
dalam ayat 164 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita inna fi khalqis samawati wal ardh, di dalam penciptaan langit yang pertama, bumi yang kedua, yang ketiga ikhtilafil laili wan nahar, peredaran malam dan siang, bagaimana Allah SWT sentiasa menukar-nukarkan malam dan siang. Yang keempat, wal fulkil lati tajri fil bahr, dan kapal layar yang dilayarkan oleh Allah SWT di atas lautan. Okay? Jadi memanglah kalau kita lihat macam scientifically, iron tu apa contohnya besi mesti tenggelam. Tapi yang ni kapal ni berat-beratnya kapal memanglah oleh kerana teknologi yang kat bawah tu dia mesti kosongkan, tapi itu semua di atas ilham Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Nuh, nabi yang pertama mencipta kapal. Jadi semuanya datang, the scientific knowledge semua datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan, yang mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam bagaimana untuk melayari kapal. Sedangkan Nabi Nuh ketika dia membuat kapal tersebut di atas padang pasir. Di padang pasir. Sebab tu kaum Nabi Nuh mengatakan, Nabi Nuh ni gila, kenapa kau buat kapal yang besar ni dekat atas pasir. Diorang tak pernah laut, sedangkan laut tu jauh nak sampai. Kerana Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Nuh nanti akan berlaku banjir besar. Okay. Jadi itu semua sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian lagi, apa lagi yang Allah SWT suruh? Wa ma anzalallahu minas sama'. Dan apa yang Allah turunkan di atas dari langit, daripada air. Jadi hujan. Keberkatan hujan yang mana Allah SWT hidupkan yang mati. Jadi berapa banyak tanam-tanaman yang mana Allah tumbuhkan selepas hujan turun, maka itu semua sebagai suatu apa? Sebagai suatu petanda yang Allah SWT beritahu kepada kita, kalaulah Allah SWT boleh hidupkan tanah yang kering, yang tandus lepas turunnya hujan, kemudian tumbuh tanaman-tanaman yang berbagai. Maka dengan kita panggil contoh yang seperti itulah juga Allah SWT mengatakan kepada kita, Allah SWT itu mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Jadi mati itu kira-kira macam tanah yang tandus, kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan kun fayakun, Allah kata hiduplah, maka bangunlah. Jadi maknanya jadi macam tumbuhlah orang-orang yang sudah mati dari perkuburan mereka. Okay, jadi Allah SWT dalam Al-Quran banyak membuat perumpamaan tentang Allah hidupkan orang mati seperti Allah tumbuhkan tanaman. Okay. Maknanya suatu benda yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Kan, kemudian tanda-tanda yang selanjutnya Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT menciptakan binatang-binatang untuk memudahkan kita dapat menjadi manfaat kepada manusia di atas muka bumi ini. Kemudian wa tasrifir riyahi was-sahab, Allah jalankan angin tu faedahnya untuk manusia dan juga awan-awan, di mana Allah boleh kasih mana tempat yang turunnya hujan, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatin liqaumin ya'qilun. Maka ini semua kata Allah SWT adalah tanda bagi orang-orang yang ingin menggunakan akalnya untuk berfikir. Jadi slide yang berikutnya. Jadi daripada sini kita dapat lihat bahawa there are two ways of knowing Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan menggunakan ayatul qauliyah. Qauliyah tu inilah dia. Qauliyah adalah ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran. Qaulun, jadi saying. Itu maksudnya the saying of Allah Subhanahu Wa Taala in the Holy Quran. Dan yang kedua adalah ayat-ayat yang mana Allah SWT tunjukkan kekuasaannya dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang tadi kita bacakan daripada ayat tersebut, tentang peredaran kapal, malam dan siang, hujan dan sebagainya. Jadi itu semua Allah SWT ciptakan untuk kita berfikir, untuk kita kembalikan fikiran kita itu semua kepada Sang Pencipta tersebut. Jadi kalau kita lihat langit yang amat luas, amat cantik, itu semua balik kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bintang dan sebagainya, semuanya supaya kita kembali kepada Sang Pencipta yang Maha Berkuasa, yang Maha melakukan apa-apa yang Dia kehendaki. Yang Maha Mentadbir.
Maka itulah dia. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat yang mana dapat mengajak kita menguatkan keimanan kita tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Maka itulah dia Quranic tagging untuk akidah dan iman. Okay. Baik, selanjutnya kita pergi Quranic tagging yang nombor 2, which is about ibadah. Okay, ibadah. Yang dalam ibadah ni ayat yang saya pilih adalah daripada surah yang ketiga. Surah yang ketiga dalam Al-Quran adalah surah Ali Imran. Kalau kita lihat first kali Al-Baqarah. Okay, kenapa Al-Baqarah? Okay, Al-Baqarah itu kebanyakan kisah yang dalamnya tentang Nabi Musa, Nabi Isa. Okay, kerana menunjukkan apa? Bahawa awal-awal surah ni dibukukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak mengajarkan ahli kitab, iaitu Allah telah turunkan kepada kaum-kaum yang terdahulu kitab-kitab Injil, Zabur, Taurat, untuk mereka kembali kepada Al-Quran, untuk mereka pergi kepada version, the latest version oleh pengarang yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya Allah dekat sini, Allah beri peluang kepada mereka untuk lihat surah yang pertama, surah Baqarah, semua cerita pasal Nabi-Nabi mereka, kebanyakannya. Yang maksudnya sudah pastinya mesti ada kisahnya dalam Old Testament, the New Testament, mesti ada kisah pasal Nabi-Nabi ini. Okay? Tapi supaya mereka dapat kesedaran, supaya mereka mendapat hidayah daripada Al-Quran. Okay? Maka dalam Ali Imran ni juga, seperti mana yang kita tahu, Ali Imran adalah the family of Imran, di mana daripada family of Imran inilah lahirnya Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam iaitu ibunya Nabi Isa alaihi salam. Jadi kita lihat kat sini memang menunjukkan Allah ni memberi peluang kepada ahli kitab, kepada untuk mereka kembali kepada kebenaran, supaya dapat menerima wahyu yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka dah tahu dah akan adanya Nabi akhir zaman. Okay. Baik. Sidetrack sikit Jadi about the book. Okay, jadi sekarang kita pergi kepada surah Ali Imran. Jadi surah Ali Imran ini adalah surah yang ketiga dalam Al-Quran, yang mana dia di antara juga surah yang terbesar, maknanya yang terbanyak ayatnya. Jadi yang pertama, the longest surah in Al-Quran adalah surah Al-Baqarah, 286. Okay. Jadi ini di antara surah yang maknanya panggil top 5 lah. Yang panjang adalah juga surah Ali Imran. Yang mana dia mengandungi 200 ayat. Okay, jadi dalam kesempatan ni saya ingin berkongsi dengan anda sekalian tentang bagaimana penurunan surah Ali Imran ni, supaya kita dapat membayangkan bagaimana wahyu tu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita tahu surah tu, Al-Quran tu diturunkan berperingkat-peringkat. Okay, jadi berperingkat-peringkat tu macam mana? Okay, berperingkat-peringkat tu bukan maksudnya turunnya Fatihah dulu, lepas Fatihah turun surah Baqarah sikit-sikit, 1 sampai contohlah contoh ayat 1 sampai 10, lepas tu ayat 11 sampailah habis 286 ayat, kemudian baru surah Ali Imran. Tidak. Kalau awak berfikir macam itu, sebenarnya salah. Okay. Jadi wahyu ni turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam macam as a piece of puzzle. Sikit puzzle kat sini, ada sikit sebelah sana, sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, belakang, bawah, atas, sampailah Jibril alaihissalam akan ajar kepada Rasul untuk to puzzle them piece by piece all together sampailah jadi sempurna. Jadi ini satu menunjukkan mukjizatnya Al-Quran, dan juga betapa brilliantnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang ummi, tak tahu membaca, tak menulis, tapi dia boleh figure out dalam brain dia, dapat the whole puzzle, dengan bergurukan Sayyidina Jibril alaihi salam. Jadi kita lihat dekat sini dalam surah Ali Imran ni, jadi kita lihat semua ayat ni diturunkan di Madinah. Bermula daripada penurunan yang pertama, dia ada 2 pecahan, ayat 1 sampai ayat 32 dengan ayat 64 sampai 120.
Iaitunya turun bila? Iaitu sejurus selepas berlakunya Perang Badar. Mana yang kita tahu Perang Badar adalah perang yang pertama berlaku kepada umat Islam, iaitu pada bulan Ramadan. Tak silap saya tahun kedua Hijrah. Okay. Jadi maka sejurus selepas berlakunya Perang Badar, maka turunlah surah Ali Imran. Okay. Jadi kita lihat kat sini kalau nak tahu verses dia, ni versesnya. Okay. Ada ayat 1 sampai 32 dan ayat 64 hingga 120. Kemudian penurunan yang kedua pula adalah pada ayat yang 33 hingga 63. Iaitu ketika pada tahun ke-9 Hijrah. Okay, pada tahun ke-9 Hijrah. When the deputation from the Christian of Najjar visited Prophet. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh rombongan daripada ahli kitab Kristian yang daripada kaum Najran. Okay, Najran. Okay, jadi pada ketika itu apabila dalam konfrontasi kaum ahli kitab ni kepada dengan Rasul SAW, maka turunlah ayat yang ayat berikutnya, ayat 33 sampai 63. Kemudian dalam penurunan yang terakhir, iaitu ketika selepas peperangan Uhud, iaitu peperangan yang kedua dalam Islam. Okay, jadi yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Okay. Jadi dari situ, jadi lepas dah turunnya tu piece by piece, kemudian nanti Jibril akan mengatakan kepada Rasul SAW, okay, ayat yang ni, wahyu ini letaknya selepas ayat macam gitu. Jadi sebab tu kenapa kita ada sesi tadarus adalah kerana mengikut sunnah Rasul SAW, kerana Rasul setiap bulan Ramadan akan duduk dengan Jibril alaihi salam membacakan wahyu-wahyu apa yang telah turun, kemudian disusunnya supaya menjadi ayat yang surah yang sempurna. Kalau ayat tu, wahyu tu dah turun secara sempurna kepada satu ayat, pada satu surah. Jadi begitulah bagaimana Rasulullah SAW figure outkan puzzle dia semua untuk sempurna satu surah tersebut. Okay. Jadi selanjutnya, saya petik salah satu hadis tentang kelebihan yang ada dalam surah Ali Imran ni. Ada dua ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahawa barang siapa yang membaca ayat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya untuk membayar hutangnya, walaupun hutangnya sebesar Jabal Uhud. Okay, kenapa dia namakan sini Jabal Uhud? Kenapa dia tak cakap Jabal yang lain? Kat Mekah tu banyak gunung, banyak bukit. Jadi dikatakan, orang Arab mengatakan bahawa Jabal Uhud ni kenapa dinamakannya Uhud, iaitu yang bukan yang satu tau, macam yang apa kita panggil bahasa Melayu. Dia maknanya kadang-kadang sebahagian daripada bukit bukau dia ada berombak-rombak dia kadang-kadang into pieces macam gitu. Tapi Uhud ni dia besar, dia satu je. Dia satu piece saja macam gitu besar. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW memberi perumpamaan satu lot macam gitu, iaitu walaupun hutangnya sebesar bukit Uhud. Jadi sebagian ulama mengatakan ayat ini bagus diamalkan untuk sama ada mereka yang memiliki hutang ataupun orang yang meminjamkan hutang tu, dia kalau boleh dia nak suruh orang yang dia kasih hutang tu untuk bayar. Sometimes kita ni, yalah alhamdulillah kita baik hati kadang lepas tu sampai pada masa yang kita perlukan, kita nak balik duit kita lah. Jadi kita pergi dekat tempat untuk nak mengagih hutang kita balik, kemudian kawan kita kata Allah kawan kita dalam kesempitan tak dapat nak bayar. Jadi kita pun untuk kita nak dapat hutang balik, kita pun boleh mengamalkan ayat ini supaya Allah SWT beri kemudahan kepada kita dan Allah beri kemudahan kepada orang yang membayar itu supaya dia dapat balik membayar hutang kita. Jadi ini kita lihat secara umum untuk Allah SWT meluaskan kesempitan yang ada pada diri kita, maka disuruh untuk kita membaca ayat ini, iaitu ayat 26 dengan 27 dalam surah Ali Imran. Okay.
Iaitu ayat tu, ayatnya tu ada saya sertakan dekat dalam slide ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila hingga habis. Jadi inilah dia dua ayat seperti mana yang disabdakan oleh Rasul SAW dalam hadis tersebut. Okey, baik. Selanjutnya. Okey, jadi kita lihat kat sini. Tadi adalah tentang apa? Tentang ibadah Jadi ibadah yang saya petik untuk Quranic tagging pada hari ini adalah ibadah haji. Okey, ibadah haji, the duties of performing hajj. Mana yang kita tahu haji adalah salah satu one of the pillars of rukun Islam. Okey, dia yang terakhir. Okey, haji ni yang terakhir. Jadi bukan bermaksud yang terakhir tu dia adalah least important, tidak. Okay, kelima-lima rukun Islam tu adalah important bagi seorang Muslim yang kita wajib laksanakan selaku seorang Muslim. Okay, jadi diletakkan haji yang terakhir kerana dia tu merangkumi semua. Maksudnya merangkumi syahadah, merangkumi solat, puasa, haji, semuanya ada kat dalam haji. Sama juga kalau kita lihat rukun iman, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada nabi-nabi yang last kali, beriman pada qada dan qadar. Hari akhirat dan beriman pada qada dan qadar. Jadi dia tu merangkumi semuanya. Sama juga dalam rukun Islam, haji itulah dia merangkumi semua perbuatan-perbuatan fardu yang kita lakukan, semuanya ada kat dalam haji. Okay. Jadi dalam ayat ini mengatakan bahawa walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Okay, iaitu is the due from the people for whoever is able to find their to a way. So maknanya adalah bagi mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala beri mereka rezeki, Allah lapangkan rezeki mereka, maka mereka wajiblah pada ketika itu untuk melakukan haji. Okay, slide yang seterusnya. Ini saya nak terangkan dengan lebih lanjut lagi. Okay, apa yang dimaksudkan dengan Allah lapangkan rezeki? Jadi ni kita mesti nak ingat bahawa haji ni adalah suatu benda yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan kita pandang mudah, jangan kita pandang remeh lah. Jadi hadis yang pertama, yang warna oranye tu, Rasulullah SAW mengatakan, the one who intend to go for hajj should hurry. Maknanya kalau kita dah ada niat untuk melakukan haji, hendaklah kita cepat-cepat melaksanakan niat tersebut. Kalau dah ada keinginan tu, cepat-cepat nak melakukan. Kerana apa? Kerana Allah SWT mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, for sometimes he can get ill. Kadang-kadang kita boleh tersakit, kadang-kadang kita boleh ada halangan, kadang-kadang kita rezeki yang Allah dah datangkan kepada kita, kalau kita tak lakukan untuk nak menunaikan haji, nanti ada je hambatan-hambatan lagi yang lain yang akan datang. Jadi hendaklah seorang tu menyegerakan menunaikan fardu haji apabila simpanannya tu dah cukup, cepat-cepat nak buat. Cepat-cepatlah lakukan, jangan ditunda-tunda niat tersebut. Kerana ini adalah satu benda yang fardu. Okey. Untuk nak memberi perintah ini ada satu perintah yang agak kuat, agak dahsyat ni. Saya pilih satu lagi hadis yang mengatakan bahawa he who possesses enough provision which will suffice for him to reach his house of Allah Subhanahu Wa Taala and he does not perform hajj, then there is no care whether he dies as a Jew or as a Christian. Masya-Allah. Kita takut ni. Ini satu hadis yang agak macam satu ancaman bagi mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala dah beri keluasan rezeki. Allah dah beri keluasan rezeki untuk dia, yang mana dengan rezeki itu memang cukup untuk dia menunaikan haji, tetapi dia melambatkannya ataupun dia tidak mengindahkannya, maka pada ketika itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku dah tak indahlah sama ada itu dia mati agama lain ke, dia mati dalam Islam ke atau tak Islam. Dah tak diindahkan lagi. Jadi ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya bagi kita jangan melambat-lambatkan menunaikan ibadah haji. Kerana itu adalah suruhan, tuntutan sebagai seorang Muslim, rukun dalam Islam. Jadi cukuplah dua hadis ni
memberikan kita satu peringatan tentang hendaklah kita selitkan, niatkan dalam hati kita, saving dah cukup. Terus sekarang ni walaupun belum saving dah cukup, katakanlah sekarang ni kan kita nak kena daftar kepada MUIS. Kalau dah ada niat, yang penting buat apa? Daftar dulu. Daftar hanya kena bayar dalam 200 lebih macam gitu. Daftarkan dulu, nanti nak tunggu, jadi waktu baru saving, cuba saving. Jadi manalah tahu bila giliran tu dipercepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat giliran kita pada kita itu dah cukup, terus pergi. Jangan kita tundakan. InsyaAllah semoga Allah berikan kita semua peluang untuk kita dapat menyempurnakan rukun Islam kita yang terakhir, iaitu menunaikan fardu haji ke Makkah. Amin ya rabbal alamin. Sepanjang bulan Ramadan ni doalah insya-Allah. Baik, seterusnya. Daging yang ketiga is about akhlak. Tentang akhlak. Jadi saya pilih surah yang keempat, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Jadi dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita bahawa hendaklah kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita menyombongkan diri. Itu maksudnya. Jangan kita menyombongkan diri sesama manusia. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ni semuanya sama. Menciptakan manusia daripada jiwa yang satu. Maksudnya semua tu manusia sama. Sama ada dia Islam ataupun dia bukan Islam, kita tak boleh nak mandang rendah. Sama ada dia tu orang yang alhamdulillah dah diberi Allah petunjuk, ataupun orang Muslim tetapi belum mengamalkan agamanya ataupun kurang mengamalkan agamanya. Tak boleh kita nak pandang rendah kepada seseorang. Semuanya adalah Allah SWT menilai kemuliaan tu adalah letaknya pada ketakwaan. Walaupun contohnya orang tu miskin, dia minta-minta, tapi sebenarnya kita tak tahu kenapa dia minta-minta tu. Memang dia dah cuba banyak-banyak option, kita tak tahu. Tapi yang terakhir tu dia terpaksa kerana anaknya lapar dan sebagainya. Jadi hendaklah kita sentiasa baik sangka dengan sesama Muslim, khususnya, dan janganlah kita menyombongkan diri. Ini sangat penting dalam Islam. Jadi ini berdasarkan apa? Kerana kita Allah SWT ciptakan daripada jiwa yang satu. Dan daripada situ Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan pasangan-pasangan kita. Dan juga daripada situlah Allah SWT cabangkan manusia berbagai-bagai bangsa dan berbagai-bagai language dan sebagainya. Maka oleh yang demikian, jadi berdasarkan ayat ini, selanjutnya next. Maka kita lihat banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan betapa pentingnya bagi kita untuk membantu satu sama lain. Hendaklah kita bantu satu sama lain, iaitu membantu apa? Membantu untuk apa tu? Dalam hadis ni, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi lebih-lebih lagi jadi hadis ni saya pilih sempena suasana yang kita berada sekarang ni, COVID-19, circuit breaker dan sebagainya. Jadi Allah SWT mengatakan betapa besarnya ganjaran orang yang menolong satu sama lain, sama ada sesama Muslim ataupun sesama manusia. Is the core principle in Islam. Jadi Allah SWT mengatakan barang siapa yang remove worldly grief untuk menghilangkan kesulitan dalam diri seseorang, kesulitan dia dekat dunia, maknanya Allah, kalau seseorang tu dia mempermudahkan kesulitan seseorang, jadi dekat sini kesulitan kepada seorang Muslim, kita mempermudahkan kesulitannya, maka nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusan dia di akhirat. Siapa yang tak mahu? Kita tak tahu, sedangkan ke akhirat tu kita tak tahu apa nasib kita. Maka untuk kita nak pastikan, nak secure
bahawa kita akan dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikhlaskanlah kita, banyakkanlah kita membantu sesama Muslim khususnya dan juga pada sekalian umat umumnya. Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan keadaan dia di akhirat nanti. Selanjutnya hadis tu mengatakan wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan bagi siapa whoever alleviates the load of a needy person, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya urusan dunia dan akhirat dia. Okey, jadi ini kita lihat betapanya Allah Subhanahu Wa Taala menjamin jaminan bagi mereka yang membantu. Jadi memang tak rugi kalau seorang tu menghulurkan bantuan. Walaupun dekat dunia ni kita akan merasakan, akan rasa penat, tenaga kita kurang kerana kita bantu orang, ataupun kita rasa saving tu makin berkurangan, tapi yakinlah bahawa saving tu dia tak hilang. Dia dicatatkan di tempat yang lain. Dia punya saving book dia yang lagi besar, which is dekat akhirat tu dah dimasukkan dalam savingnya di akhirat. Dan yang terakhir, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Jadi yang terakhir dalam hadis ni mengatakan dan barang siapa menutup keaiban seseorang muslim. Maksud menutup keaiban ni contohnya kawan dia pernah ceritakan suatu kesulitan dia ataupun satu keaiban dia, satu dosa yang dia pernah lakukan, satu kesilapan yang dia pernah lakukan. Kerana apa? Dia tak tahu, dia macam dia rasa dia mesti nak kena cakap dengan orang untuk dia nak kurangkan ataupun dia nak minta nasihat kepada kawan dia. Maka hendaklah kita menjaga keaiban kawan kita tersebut. Okay, itu satu senario. Senario yang kedua maksudnya kalaulah seorang tu dia mendengar ada orang lain cakap pasal kawan kita, dan kita tahu orang tu orang yang baik, dia taklah buat macam itu, maka kita prevent, kita tegakkan kebenaran, tegakkan kepada seorang tu bahawa sebenarnya orang tu tak macam ini, ataupun kita nak menjaga aib dia, kita sama ada kita tukar topik tu, ataupun kita dapat alihkan pandangan orang tu kepada tengok not the bad side tapi tengok the good side of him, for example of her. Okay, maka dengan kita berbuat demikian, Allah Subhanahu Wa Taala akan menutupkan keaiban kita di akhirat nanti. Jadi kita lihat kat sini betapanya Allah Subhanahu Wa Taala akan rewardkan kebaikan yang kita lakukan, sama ada dengan membantu orang, ataupun membantu orang untuk menjaga maruahnya. Pastinya akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang kita amat-amat memerlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak ada bantuan daripada orang lain yang mampu membantu kita kecuali bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di akhirat, di padang mahsyar nanti, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan semua amal ibadah, amal-amal yang kita lakukan sepanjang hidup kita di dunia ini. Allahu a'lam bissawab. Semoga kita semua dapat memberi dengan hadis ni kita dapat merangsang jiwa kita untuk kita melakukan kebaikan sesama muslim, insya-Allah. Baik, selanjutnya tagging yang seterusnya, tak silap saya ni tagging yang keempat, iaitu tentang doa. Tentang doa. Jadi kita lihat dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang mana kita boleh amalkan untuk menjadikannya sebagai suatu doa. Jadi di antara doa-doa yang ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ketika dia ingin supaya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rezeki dari langit. Maknanya jadi seorang yang mengamalkan ayat ini, semoga dia minta dengan Allah supaya mempermudahkan dia mendapat rezeki. Mungkin ada yang baru kehilangan pekerjaan, ataupun nak minta pekerjaan belum dapat lagi oleh kerana suasana COVID ni. Maka sementara kita berusaha, bukan maksudnya dengan kita baca amalkan ini kita tak payah nak usaha, tidak.
kita berusaha pada masa yang sama kita amalkan doa ini, okay, agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri ketenangan pada hati kita, supaya Allah Taala beri kita hidayah untuk mana yang kita dapat cuba carikan pekerjaan dan sebagainya, supaya dapat mempermudahkan urusan kita. Jadi maksudnya, jadi dekat sini kita mesti nak kena faham sentimen kita doa minta rezeki tu bukan hanya berdoa tanpa berusaha. Yang kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quran selalu mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihat. Kalimat amilu tu berusaha, beramal tu selalu digandingkan dengan kita beriman dan beramal. Iman, amal. Jadi amal kat sini hendaklah kita faham bahawa bukan amal tu amal ibadah saja. Ya, amal itu merangkumi usaha yang kita laksanakan untuk nak menyara kehidupan kita seharian di atas muka bumi ini. Okay. Jadi apa doanya? Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah hidangan daripada langit. Jadi takunu lana aidan. Aid. Kalimat aid ni apa? Aidil fitri, Aidil adha. Dan jadi kalimat Aid itu adalah seolah-olah apabila turun makanan dari langit tu menjadi suatu perayaan kepada kami. Untuk orang yang sekarang ini ataupun yang di belakang kami. Wa ayatan minka, dan juga sebagai suatu tanda tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami rezeki, berikanlah kami rezeki, sesungguhnya engkaulah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kita ni disuruh oleh Nabi Muhammad SAW kalau kita berdoa, maka kita banyak sebutkan nama-nama Allah. Allah itu maha pemberi rezeki. Kalau kita minta kelapangan, Allah tu, jadi kita sebut Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Mendengar, Allah tu Maha Mengetahui. Jadi inilah dia dinamakan macam Asma Allahil Husna. Jadi di antara nama-nama Allah, Allah tu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Jadi wa anta khairur raziqin, kamulah sebaik-baik yang pemberi rezeki, kerana sifat Allah, nama-nama antara nama-nama Allah tu adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Jadi kita boleh nak mengamalkan. Jadi banyak ayat-ayat dan ada juga ayat-ayat yang lain. Jadi ini antara salah satunya ayat untuk Allah SWT melapangkan kita rezeki kita. Okay. Baik, seterusnya. Okay. Ini adalah tagging yang terakhir, iaitu tentang sirah. Jadi sirah kat sini bukan hanya saya luaskan, maksudnya tu bukan hanya sekadar ikutkan istilah sirah tu adalah yang berkaitan tentang Nabi Muhammad saja. Sejarah hidup Nabi Muhammad tu namanya sirah. Okay. Tapi kalau diperluaskan lagi tentang nabi-nabi yang terdahulu, nabi semua, kita tak panggil sirah lah. Jadi dekat sini kisahnya memang kisah yang bukan tentang Rasulullah SAW, tapi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, iaitu kisah para anbiya. Salah satunya adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Dalam surah yang ke-10. Iaitu wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'nahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Jadi kita lihat ke sini dalam kisahnya, jadi yang diketengahkan dekat sini adalah episod di mana ketika Nabi Musa alaihissalam lari membawa kaumnya Bani Israel daripada kekejaman Firaun. Jadi dibawa kaumnya Bani Israel, dia lari keluar daripada kota Mesir tu hinggalah dia sampai kepada Dead Sea, Laut Merah. Laut Merah, bukan Dead Sea, Laut Merah. Maka bila dia sampai kat situ, jadi Bahra kat sini adalah Laut Merah. Kemudian fa'atba'nahu, kemudian dia diikuti oleh tentera Firaun dan tenteranya. Hatta hinggalah kemudian ada sebahagian daripada ayat daripada Al-Quran, bukan pada surah ni, mengatakan tentang Firaun sempat dia cakap, laut ni terbelah kerana aku ingin menyeberanginya. Maknanya masih angkuh lagi Firaun ni. Dia katakan laut tu terbelah pasal dia nak masuk, dia nak seberang. Saya kasih lalu untuk dia dapat kejar Nabi Musa AS dan Bani Israel. Maka dipendekkan dalam ayat ni, yang nak difokuskan dalam ayat ni bukan tentang itu.
tentang apa tu yang Nabi Musa tu ada ayat dalam Al-Quran dalam bahagian yang lain mengatakan wahai Nabi Musa ambillah tongkat kamu dan pukullah dekat laut tu. Tapi dekat sini tidak difokuskan dalam ayat ni. Tapi apa yang difokuskan kat sini adalah tentang Firaun. Cantiknya cerita ni kat sini dia kata apa? Hatta idza adrakathu, iaitu ketika dia didatangi Adhu. Jadi Hu ni siapa? Jadi Hu ni balik kepada Firaun. Jadi bila dekat atas ayat di situ Firaun wa junuduhu, Firaun dan tentera-tenteranya. Jadi nya tu balik kepada siapa? Balik kepada Firaun. Jadi ni dari episod dalam ayat ni dia nak cakap, dia nak zoomkan kepada Firaun. Iaitu ketika Allah SWT menutup balik, maknanya menimbuskan balik Laut Merah, Laut Merah tu, dan menenggelamkan Firaun, maka ketika itu Firaun tu nak hampir lemas. Adrakathul gharq, dia tu hampir lemas. Jadi apa yang berlaku? Cuba kita bayangkan kalau kat dalam kisah-kisah. Jadi sekarang ni Firaun tu dilanda lemas dekat tengah-tengah laut. Ada tak orang yang nak narrate story tu? Mestilah orang yang mendengar apa macam nak cakap, orang yang the eyewitness, yang mengatakan Firaun tu tenggelam dan dia sempat buat apa, mestilah orang tu yang saksi tu pun nak mati, tenteranya lah kan, pasal yang sama-sama dengan dia hanyalah dia dengan tentera dia saja. Tapi dekat dalam ayat ini mengatakan bahawa yang menyaksikan kejadian tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia apa yang Allah ceritakan kepada kita. Dia kata Firaun ni sempat dia mengucap, dia mengucap qala amantu, sungguhnya dia Firaun, dia qala iaitu Firaun, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang tak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku di kalangan orang-orang yang menyerah muslimin. Kemudian apa Allah SWT jawab? Al-ana, sekarang ni kamu baru nak bertaubat wahai Firaun. Jadi sebab itu ada sebagian ulama mengatakan bahawa taubat itu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila nyawa tu dah sampai pada kerungkung. Maknanya nyawa tu nak ditarik, kan? Nyawa kan ditarik sampai ke atas. Jadi sampai dekat gara-gara tu macam yang akhir dah sampai dah berbuih-buih dah mulutnya tu, dah nak dekat sampai ke terakhir, ke situ baru dia nak taubat, maka ketika itu taubat sudah tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia salah satu dalil, salah satu bukti bahawa Allah SWT tidak menerima taubatnya Fir'aun. Wa kunta minal mufsidin, sedangkan kamu ketika itu adalah tergolong pada golongan orang-orang yang banyak membinasakan atas muka bumi ini. Maka Allah SWT mengatakan apa? Fal'ana falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wallahu alam. Mungkin saya kalau baca ayat ni, saya merasakan bahawa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, tentera Firaun yang lain semua tak jumpa. Dia punya apa dah hanyut di laut. Laut Merah. Tetapi mungkin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia tak terima taubat dari Firaun alaihi salam, tetapi dia selamatkan tubuhnya, jasad Firaun tu diselamatkan. Siapa yang selamatkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya Ustazah? Ini Allah sebut ni kat dalam ayat Quran ni. Fal yauma, pada hari ini kami nunajjika, kami yakni Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kamu, badan kamu dan juga badan kamu. Jadi maksudnya apabila manusia menjumpai badannya Firaun, dia tu maknanya belum sempat jadi tulang belulang, masih ada flesh dia, masih ada daging dia. Maka dan supaya apa? Allah preservekan badan dia supaya liman khalfaka ayah, supaya menjadikan suatu pengajaran kepada mereka yang selepas kamu. Sebab tu kita lihat kat sini apa tu Firaun punya jasad ni tak pernah ke bumi, tak pernah maknanya mungkin ada sebagian ulama mengatakan sampai bumi pun masih tak terima kerana dia badan dia keep on dipindah-pindahkan untuk dibuat eksperimen. Lepas satu eksperimen semuanya asyik bertukar-tukar tempat saja, badan itu jadi sumber of experimental.
inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, sedangkan banyak di kalangan manusia tentang ayat-ayat kami adalah golongan yang lalai. Yang maknanya Allah SWT nak mengatakan, ini salah satu bukti bahawa Allah SWT itu berkuasa. Allah SWT itu maha mendengar. Allah SWT itu maha penyelamat. Allah SWT itu maha mengetahui apa yang apa yang apa yang diucapkan di hati, diucapkan di lidah. Dan walaupun itu tak ada orang lain yang tahu. Sedangkan tapi ramai di antara manusia yang masih lalai. Itu yang dimaksudkan di akhir ayat tu. Okay. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Jadi boleh pindahkan kepada translation ayat ni. Next slide. Okay. Jadi bolehlah anda sekalian membaca terjemahan ayat yang saya bacakan tadi. Okay. Jadi kita lihat dekat sini betapanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menjadi suri tauladan kepada mereka yang mendengar. Jadi kita kalau membaca Al-Quran, jadi sepatutnya bila kita baca ayat-ayat ini seronok kalau kita lebih faham maknanya. Jadi kalau kita tak mampu untuk menguasai bahasa Arab ketika ini, letak niat dalam hati untuk nak kuasai bahasa Arab, kerana memang seronoklah baca ayat Quran kalau kita dapat faham maknanya. Tetapi sekarang ni ada macam-macam kemudahan. Ada yang buat apa, satu word by word. Bila kita baca Al-Quran kat bawah tu ada makna, ada apa terjemahannya word by word. Tapi kita dalam kita nak memahaminya kita tak boleh nak word by word jugalah. Kita kena pergi kepada tafsirnya juga supaya kita dapat lebih menghayati secara keseluruhan Al-Quran tersebut, ayat-ayat yang disampaikan tersebut. Jadi inilah satu perkongsian Quranic tagging pada hari ini tentang 5 ayat yang dipilih, yang saya pilih, dan tentang 2 surah iaitu surah Baqarah dan surah Ali Imran supaya kita dapat memahami tentang in general tentang surah tersebut dan kelebihan surah tersebut, dan supaya kita dapat mengamalkan apa yang diberitahu kepada Nabi, kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Baik, sekarang ni saya nak buka kepada, rasanya dah 1 jam saya berbual. Okay. Saya nak buka kepada sesi soal jawab kalau ada. Silakan. Kalau nak tanya kena buka mic. Ambil peluang ni untuk apa? Untuk bertanya apa-apa tentang surah yang ataupun tentang ayat-ayat yang disampaikan. Ada soalan? Ada soalan? Ni salah satu the disadvantages kalau program kita buat online ni adalah susah nak suruh orang tanya. Senyap aja, tak ada soalan. Ke ada yang tanya melalui chatting? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ustazah, saya cuma nak tanya tadi Ustazah ada sebutkan mengenai kitab Maksurah, is it? Boleh download. Maksurat. Maksurah. Al-Ma'thurah. Nanti insya-Allah saya kasih kepada admin Siti Soila. Kalau saya jumpa PDF-nya yang bagus, nanti insya-Allah saya boleh kongsikan. Tapi senang je daripada Hasanat compilation of Hasan Al-Banna. Terima kasih. Okey, sama-sama. Nak cerita sikit tentang Al-Ma'thurah tu, ada di dalamnya ada potongan-potongan ayat Al-Quran, semuanya berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mana Rasulullah macam tadi kan suruh kita baca ayat-ayat yang tertentu untuk keselamatan diri, untuk keberkatan hidup dan sebagainya. Jadi dikompilkan daripada Al-Quran dan hadis. Maka dibukukan dan dinamakannya Al-Ma'thurat. Okey. Jadi ada soalan yang lain? Dulu, oleh kerana tak ada soalan, saya ceritalah.
Dulu masa saya di Mesir, kita saya duduk dengan orang Malaysia, saya combine. Tahun pertama duduk dengan semua Singaporean. Tahun kedua saya rasa saya nak more experience, saya duduk dengan orang Malaysia. Okay, jadi kita memang mengamalkan membaca maksurat ni pada 2 waktu. Selepas subuh, kita baca, kemudian dengan lepas asar ataupun sebelum nak hampir maghrib. Lepas asar lah. Kalau nak tunggu hampir maghrib tu kadang-kadang dah sibuk kan. Jadi lepas asar kita baca. Jadi salah satunya yang dululah kakak-kakak dekat sini-sini dia akan cakap supaya kita nak jaga diri kita, nak lindungi daripada gangguan. Kadang-kadang dulu kat Mesir pun dulu banyak pelajar-pelajar yang senang kena gangguan. Jadi kita baca maksurat tu salah satunya kita niatkan sebagai suatu protection untuk menjaga diri kita daripada kena gangguan jin dan sebagainya. Dan jin atau manusia pun sama, daripada gangguan untuk beri keselamatan, jangan sampai takut. Yalah, dulu masa saya pergi tu banyak lagi jenayah. Kadang-kadang kalau perempuan keluar malam sorang-sorang nanti takut kena kidnap dan sebagainya. Jadi untuk keselamatan keseluruhannya, maka kita amalkan lepas subuh dengan lepas asar membaca maksurat tersebut. Ada soalan lain? Ustazah pernah disoal oleh etis. Saya baca. Pernah ditanya, how can you be so sure there is a God? Pasal etis ni ramai yang percaya all creation and event can be explained by science. Oh, ni ada tepuk tangan ke? Tapi kalau untuk nak jawab, adakah Ustazah pernah disoal oleh etis? Tak pernah. Saya tak pernah ditanya oleh etis. Okay. Okey, jadi tentang ilmu ni memang memang etis tu dia memang tak percaya Tuhan, kan? Tak percaya Tuhan. Jadi dia memang cakaplah kat sini ramai yang all creation and events can be explained by science. Okay. Jadi macam ni kita nak jawab ni? Memang saya okay. Memang saya dari bab kita nak bermuamalah dengan orang-orang yang etis tu kan, kadang-kadang kita tak boleh, memang bukan mudah, perlu kepada pembacaan, kadang perlu kepada ilmu yang lebih meluas lah, kerana kita tak boleh nak cakap dengan mereka tentang apa yang ada yang dalam Al-Quran kerana mereka memang tak percaya Al-Quran. Tapi memang saya ada, maknanya kalau nak practicality-nya nanti insya-Allah saya akan tanya pakar dulu, nanti saya boleh kongsikan bagaimana cara-caranya. Okay. Jadi saya tak dapat nak jawab secara yang terbaik pada waktu sekarang ni, pada hari ini. Okay. Nanti saya akan tanyakan kepada yang pakar. Kerana memang kalau kita nak cakap suruh dia tengok langit, suruh dia tengok bumi, memang dia akan jawab tu it's all being explained by science, kan? Contohnya terjadinya bumi ni macam mana boleh jadi, dia kata dia Big Bang ke dan sebagainya. Diorang boleh explainkan by science, by scientific truth. Jadi mereka tak, so maknanya tak ada alasan yang mengatakan mesti nak ada the super power, kan? Jadi mungkin nanti saya akan tanyakan kepada mereka yang pengalaman bagaimana mungkin salah satu cara-caranya ataupun poin-poin yang mana kita boleh berikan kepada orang yang etis seperti ini. Selemah-lemahnya kita boleh doa kepada Allah SWT, Allah SWT berikan petunjuk kepadanya lah. Memang itu kita mesti nak, itu pun mesti nak kena selitkan kat dalam hati kita. Selain daripada kita cuba nak berikan pengajaran, cuba nak tu, dan kita harus selitkan juga doa dan keikhlasan. Semoga dia diberi petunjuk oleh Allah SWT. Okay, tapi tentang poin-poin apa nanti insya-Allah saya sharekan awak dalam kesempatan yang lain insya-Allah. Ataupun boleh KIV-kan soalan ni, insya-Allah hari Selasa akan datang, insya-Allah saya cuba untuk jawab selepas saya buat research sikit lah. Baik. Soalan lain? Sama-sama. Saya bukan tahu semua Ustazah bukannya boleh tahu semua. Saya pun nak belajar juga sama insya-Allah. Jadi nanti yang pasal maksurat tu nanti saya kongsi terus linknya nanti. Okay, yang tentang soalan tu insya-Allah hari Selasa depan kita kongsi bersama insya-Allah. Okay, selain padanya? Saya pada tu?
Saya nak tanya sebenarnya sesi ni saya tak tahu sebenarnya berapa lama 1 jam Ustazah. 1 jam. Oh jadi tadi saya stop tu memang dah 1 jam lah Betul. Okay. Alhamdulillah. Okay. Ada soalan yang lain? Di sini tak ada kot kita. Tak ada Okay. Alhamdulillah. Kalau tak ada soalan yang lain, Alhamdulillah. Kalau ni yang kali pertama kan. Jadi insyaAllah saya cuba kekalkan format saya macam gini. Maksudnya setiap kali Quranic tagging, okay, kita akan selain daripada kita mengupas 5 ayat yang berkaitan tentang subjek akidah, ibadah, doa, sirah. Jadi saya juga akan menerangkan tentang 2 surah. Kalau boleh saya nak buat in order lah. InsyaAllah saya akan cuba. Kita dah cakap pasal Al-Baqarah, dah cakap pasal Ali Imran, nanti sambung surah yang selepasnya tu, 2 surah atau 3 surah. Okay, insyaAllah. Mana yang terdapat. Semoga kita sama-sama dapat menambahkan lagi ilmu kita tentang surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran sambil kita baca tu kita dapat merasakan kelebihan surah tersebut. InsyaAllah. Okay. Sekian dahulu. Mari kita tutup majlis ni dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.